Dah mati lah. Mati ni jangan main sebut. Kalau korang jumpa kemalangan, nampak mangsa tak sedar diri, jangan cakap dia mati. Assalamualaikum. Hari ni aku nak share dengan korang dengan satu benda ni, yang mana aku rasa ramai juga orang yang masih tak tahu lagi pasal benda ni, iaitu Emergency Data Card. Ini ialah kad biasa yang mana mengandungi kita punya data peribadi. Berbeza dengan kad pengenalan, yang ni kita panggil EDC ataupun Emergency Data Card. Kad ni mengandungi kita punya maklumat peribadi dan Emergency Contact Number. Apa yang kena ada dekat dalam kad ni ialah kita punya nama, lepas tu medical information. Kat sini aku tulis aku good lah, no allergic to any medicine. Kalau korang ada allergic, korang tahu korang allergic apa, contohnya korang tahu nama ubat tu, just tulis je situ ada allergic dengan apa-apa ubat, mungkin Boston ke, tahan sakit ke, Panadol ke apa benda, tulis. Blood group pun kena tulis juga, korang mesti kena tahu korang punya blood group sendiri, dan nombor IC. Yang ni bahagian depan. Lepas tu korang punya gambar korang letak lah yang menunjukkan kad ni korang punya. So tengok gambar, tengok muka, sama. Lepas tu dekat belakang ni mesti kena ada kolom untuk nama, hubungan dan nombor telefon, emergency contact number. Kena ada 2 orang lah. Okey, apa kegunaan kad ni? Kad ni dia akan sangat berguna bila berlaku sesuatu pada korang, contohnya kemalangan yang menyebabkan korang tak sedar diri, ataupun korang sedar tapi mamai tak ingat duduk dekat mana, nama siapa, apa benda semua. First thing first, kalau korang berlaku kerja kemalangan, benda ni antara benda yang tak ada function lah, yang mana mungkin kalau orang jumpa dia nak unlock tak boleh. Kalau dia boleh unlock pun dia tak tahu nak telefon siapa dalam ni, banyak sangat nombor telefon. Lepas tu ambil masa yang sangat lama lah untuk figure it out, telefon siapa yang lalu dia contact kan, benda semua. Ataupun kalau handphone korang sangat canggih, benda ni akan bye-bye dulu, orang akan curi. Korang punya IC pun sama juga, berharga. Kalau orang tahu benda tu, untuk dia ambil kesempatan, korang dah tak sedar diri, dia ambil benda tu, dia sorok ke, bye-bye ke, pasal benda kat IC boleh jual. Ataupun korang punya IC, korang perasan tak, alamat korang tu, alamat mana? Silap alamat masa umur 12 tahun dulu. Dulu dekat Pontian lah, dekat Benot lah, dekat Perlis. Sedangkan kejadian berlaku korang dekat sini, kat KL, kat Kuala Lumpur. Macam tu lah. So kat sini, kad ni mainkan peranan. Selain pada dia orang tahu korang siapa, apa allergic, untuk perubatan rawat korang kemudian nanti. Dekat sini juga boleh cari waris sebab ada emergency contact number. Cuma satu tip yang aku nak sampaikan kat sini, korang jangan letak nombor telefon bini ke, laki ke, mak ke, ayah ataupun orang yang terlalu rapat dengan korang. Sebab apa? Orang-orang yang macam ni, kecuali lah orang-orang yang korang masuk aku sebut tadi tu, dia tu memang orang yang sangat tabah lah. Tapi kalau setakat yang aku tahu, contoh macam mak ke, kakak ke, pasal aku pernah call orang-orang yang macam ni kan, pengalaman, dia orang akan panik bila korang letak nombor telefon mak contoh kan. Cik, ni anak makcik ni dia terlibat dengan kemalangan. Orang yang sampaikan, yang call mak korang tu pula orang biasa, orang awam, yang mana tak di-train macam mana untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan suatu berita kecemasan kepada waris. Dia pun telefon, ni makcik-makcik, anak makcik accident ni, kemalangan ni, yang mak korang pun, iya ke? Lepas tu dia dah panik. Macam mana keadaan dia? Teruk sangat, sambil-sambil nangis-nangis tu kan. Ni teruk ni cik, dia keadaan dia macam ni. Orang yang telefon menyampaikan tu awam, dia tak pernah pun nak check mangsa tu. Biasalah typical Malaysian, dia akan cakap, kalau orang tengok accident terbaring terlantar, jangan usik, jangan gerak, jangan angkat. Sebab dia orang tak tahu. Pasal apa kita diajar kalau orang kemalangan, jangan usik, jangan gerakkan. Itu untuk orang awam yang tak tahu apa-apa. Tapi untuk kita orang yang macam pernah dilatih macam mana nak benda semua, yes, kita boleh sentuh dia, kita boleh sentuh dan kita boleh angkat pun orang tu untuk alih ke mana-mana. Tapi ada cara dia. First kali korang mesti kena check dulu, dia okey tak okey. Dia kadang-kadang dalam keadaan yang macam korang tengok dia pelik, sebenarnya bukan pasal dia tak boleh gerak. Sebab bila berlaku kemalangan tu, dia jatuh memang dalam keadaan yang macam tu kan. Macam tu, orang cakap jangan gerak, dia tak gerak lah. Tapi macam kita orang ni yang dah dilatih, kita pergi, kita check dulu kat mana ada bleeding, patah. Kalau tak ada dua tu, tak ada bleeding, tak ada patah, kita tak gerak kan. Kita tanya dia mana sakit, mana tak sakit, boleh gerak ke tak boleh gerak. Kalau boleh gerak, biar dia gerak sendiri. Lurus tangan, lurus kaki, angkat tangan, angkat kaki, semua okey. Kita tekan pelvis ni, tengok tak ada fracture, tak ada patah, semua okey, tak ada bleeding. Dia boleh bercakap, boleh berborak. Silap dia boleh bangun je sendiri. Aku jumpa kemalangan, aku sendiri maksud bukan dalam tim lah, yang mana mangsa tu terbaring lah, terperosok bawah semak lah, benda semua kan. Aku pergi sampai macam aku buat tu lah, ada proses dia sampai dia duduk daripada semak tu, dia boleh bangun, duduk tepi jalan, tunggu ambulans jugalah. Masa kita orang tua kan, mesti kena hantar ke hospital jugalah. Sampai dia duduk dengan aku, duduk tu pergi isap okok. Orang pun cakap, dah boleh isap okok ni, tak ada apa-apa lah ni kan. Daripada keadaan dia aku sampai tu, dia kata jangan gerak. Kesian pakcik tu. Lepas tu sama juga dekat MR2 tu, brother tu kena langgar. Sampai dia bangun sendiri, masuk dalam kereta orang yang langgar dia, perempuan Cina. Lepas tu dia call aku bagi name card. Mamat tu call aku, dia kata dalam kaki dia, dekat tumit tu berdarah lah. Itu je. Ada banyak lagi masa aku bawa ambulans tu. Masa tu aku baru lagi, tak tahu. Tapi aku bawa ambulans. Tapi ambulans tu aku bawa masa tu. Kebetulan aku nak hantar ambulans tu balik. Jumpa kemalangan, budak tu macam tu lah kaki dia kan, lutut apa semua kan. Orang cakap jangan gerak. Sampai aku, seorang lagi anggota tu, dia datang, tolong angkat, letak atas fracture macam tu je lah.
kaki dia kan. Aku malah cakap pasal aku buat ambulans. Sampai sana, sampai hospital, doktor tu cakap kenapa ni kemalangan. Turun tangan, turun kaki, lurus, bangun. Bangun tak tu? Duduk. Duduk kat wheelchair ni. Macam tu je. Sepanjang perjalanan dia macam tu je. Gerak. Pasal orang kata jangan gerak. Aku pula masa tu baru lagi. Jadi tu pengalaman first lah. Jadi lepas daripada tu aku dah tahu dah. Ini semua kita boleh settle ni. Okey, berbalik kepada kad ni tadi. Dekat dalam kad ni mesti korang kena tulis nama, contact number tu, orang yang korang kenal, yang mana dia pun kenal korang punya family. Lepas tu orang yang terima call ni, contoh macam aku kat sini aku letak nama aku punya captain, aku punya trainer bahagian safe rescue ni. Tu memang kenal sangat, dia pun kenal family aku. Yang kedua ni aku punya member juga, dia pun kenal family aku, tahu rumah aku kat mana, dia tahu kalau nak contact aku punya family kat mana. Tak semestinya dia kena tahu nombor telefon family aku, tapi dia tahu rumah aku kat mana lah. Jadi kalau misalnya kata sesuatu benda disampaikan kepada diorang, contoh misalnya kata aku terlibat dalam kemalangan, dan dia antara seorang ni dihubungi mengatakan okey sekian ni terlibat dalam kemalangan apa semua, diorang ni tahu terima berita macam mana, walaupun yang sampaikan berita tu orang awam, dia tahu apa dia nak buat. Mungkin dia tak semestinya kena kontak aku punya family member dulu. Mungkin dia akan attend aku punya kemalangan tu. Mungkin dia akan datang kat tempat kemalangan, ataupun kalau dia tak sempat, dia akan terus pergi ke hospital ke mana. Dia check everything semua okey. Dah okey nak sampaikan pada family, baru dia akan datang. Macam tu cara dia. Kita nak letak dekat nama family member yang tiba-tiba panik, macam aku cerita tadi lah kan. Jadi itu sebab dia kenapa. Sebab apa kebanyakan orang akan letak emergency contact number, automatik letak nama mak. Kalau yang belum kahwin letak nama ayah, atau letak nama kakak kan, ataupun letak nama yang dah kahwin letak nama bini, nama suami. Bukan tak boleh, boleh. Takut orang yang sampaikan berita tu orang awam. Bila orang awam dia tak terlatih, macam aku cakap tadi, dia nampak kemalangan, dia beritahu kemalangan, teruk tak teruk, dia tengok. Basically orang nampak kalau tak sedar diri tu teruk lah kan. Teruk tak teruk, ni tak tahu je, dia dah mati lah. Mati ni jangan main sebut. Kalau korang jumpa kemalangan, nampak mangsa tak sedar diri, jangan cakap dia mati. Ataupun pandai-pandai pergi ambil kain, pergi selubung. Jangan. Pasal apa? Tak ada siapa-siapa yang boleh sahkan kematian selain pada perubatan ataupun doktor. Polis pun tak boleh. Kecuali kalau ikut logik akal lah. Kau nampak satu body terlantar, kepala dia terputus, ada berada di 100-200 meter daripada mayat. Dah mati lah kan. Atau botak terkeluar pun. Tapi kalau boleh jangan sebut benda tu. Cakap je tak sedarkan diri. Tu lebih selamat. Pasal apa? Takut statement korang tu dia boleh dijadikan sebagai bukti. Takut korang dituduh. Pasal apa? Mana kau tahu dia mati? Kau bunuh dia. Kadang ada setengah orang tu, dia mati, dia accident, tak sedar diri. Kebetulan yang jumpa dia tu pula musuh dia, alang-alang tu, dia bunuh ke, dia jerut ke sampai mati, baru dia telefon bomba ataupun telefon polis. Macam tu. So kita tak nak benda tu berlaku. Jangan menggunakan perkataan mati. Cakap pun tak sedarkan diri walaupun dia dah mati. Siapa nanti pegawai perubatan yang akan mengesahkan kematian dia. Kalau yang datang dengan ambulans tu ada pegawai perubatan yang authorized, dia akan boleh mengesahkan mati di tempat kejadian. Kalau tak, dia akan bawa ke hospital. Dia akan cakap mati dalam perjalanan ataupun mati di hospital lah. Itu yang biasanya lah. Okey, untuk siapa kad ni? Kad ni semua orang kena ada. Ahli keluarga korang semua kena ada. Anak, bini, isteri. Kalau anak, kita pun tengok banyak kes anak-anak dijumpai tak tahu anak siapa kan. Selain pada kita jumpa lalu terima kes jumpa anak hilang. Ada sebelum mak bapak dia cari, kita dah jumpa budak tu dulu. Anak siapa? Tak ada contact number. Nama bapak tak tahu, telefon bapak tak tahu. Jadi kad ni kalau misalnya kata ada dekat badan dia orang ataupun dalam beg dia orang, beg sekolah ke apa semua, sekurang-kurang kita boleh cari siapa mak bapak budak ni. Pun sama juga, tak semestinya kena letak nama telefon mak bapak. Letaklah nama pak cik dia ke yang berdekatan dengan rumah dia. Jangan tak nama mak kalau boleh elakkan lah. Pasal perempuan ni senang kena scam. Takut anak tu tak hilang tapi kad tu dijumpai, orang saja nak berdajal ke, telefon mak dia cakap anak makcik ni ada kat sekian ni. Mungkin dia scam korang punya duit ke, ataupun dia nak anything lah. Macam-macam manusia dalam sekarang ni kan. Letak nama bapak, nama pakcik ke ataupun nama kawan lah, yang mana dia orang boleh terima berita tu dulu. Bila dia sampaikan pada kita dalam keadaan yang dah bertapis, tak nak terus direct daripada orang pertama yang menyampaikan berita tu. Kalau macam kita orang dilatih untuk sampaikan satu berita tu, cakap dengan nada yang tenang. Kalau kata dia berlaku kemalangan. Kalau dia kata, oh teruk ke anak saya, teruk ke adik saya, kita cuba cakap tak teruk, cakap dia biasa je, dia okey. Bukan kita tipu, kita nak bagi dia cool down. Dia akan naik ambulans sekejap lagi. Kena tipu dalam keadaan yang logik lah. Ambulans dah nak sampai, kita orang akan naikkan ambulans, akan hantar ke hospital sekian. Cik boleh datang lah, ambil masa sikit, tak payah nak rushing, dia okey kan. Cuma dia tak nak call ataupun telefon dia pecah, cakap je lah macam tu. Okey, itu saja sikit sebanyak perkongsian video aku untuk kali ni, untuk emergency medical card ni. Macam aku letak ni dekat banyak tempat. Aku duplicate 2-3 keping. Aku letak dekat aku punya tag kerja, aku letak dalam aku punya wallet. Aku punya case personally aku pernah melalui ialah aku pergi keluar, tiba-tiba aku punya kawan yang aku letak nombor telefon di belakang ni, dia telefon, dia kata kau kat mana kan. Cakap ada dekat ni lah. Kau pergi balik kat kedai makan yang kau makan tadi tu. Mana tahu kan, wallet kau ada kat sana. Pasal apa ada mamat yang duduk dekat kedai makan tu, dia nampak aku punya wallet jatuh.
dia nak buka-buka, dia ternampak kad ni lah. Tu dia call member aku tu. So aku pergi balik dekat kedai tu, jumpa Mamat tu. Lama juga, aku dah makan, dah belah, pergi beli barang, baru member aku tu call. Maksudnya wallet tu jumpa kat situ, Mamat tu ada kat situ lagi, dia cakap dia tunggu kat situ. So aku telefon dia, cakap aku on the way ambil lah. So selamat lah wallet aku. Wallet tak ada apa lah, banyak kad je, tapi kad-kad ni lah, kad bank, kad macam kad lah. Duit tak banyak lah. Okay, itu salah satu kegunaan lah yang personally aku kena. Kalau korang nak template ni, boleh cari lah dekat Google ke mana-mana. Cuma jangan cari yang complicated sangat. Kalau orang putih punya, dia macam-macam, dia punya ni ada. Korang punya alamat, apa benda korang punya ni, apa benda macam-macam lah. Dia punya data medical terlalu detail. Benda tu jadi semak. Jadi semak dan tujuan asal kad ni, dia jadi macam tak berapa function lah. Yang ni simple je. Kau tak sedarkan diri, perlukan bantuan. Orang tahu, orang dapat kad ni, tahu siapa kau, siapa nak contact, jumpa orang yang dah contact, serah, okay, settle. Orang yang contact tu dah tak ada masalah. Kad ni boleh, kalau hilang pun lepas tu dah tak apa dah. Okay, tu saja. Bye-bye. So kalau korang suka, ada faedah daripada video yang aku buat ni, tolong support aku dengan subscribe, komen, like and share. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.